Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke PNTV. Penonton yang dihormati, sastra kanak-kanak luas ruangnya. Ada puisi, lagu, novel, komik dan juga buku bergambar. Bagi buku bergambar pula, teks dan ilustrasi bergabung untuk menyampaikan cerita yang menarik perhatian pembacanya. Dalam episod kali ini, saya akan berbual-bual dengan dua individu yang terlibat dalam penghasilan buku kanak-kanak bergambar. Ayuh kita mulakan. Para penonton, bersama-sama saya kali ini ialah Cikgu Nur Ashikin Muhammad Laiz, salah seorang penulis buku bermain bersama-sama nenek. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, selamat datang ke Terima kasih kerana mengundang saya ya. Terima kasih kembali. Hari ini. Cikgu, boleh tak cerita sedikit tentang penulisan buku ni? Cikgu menulis buku ini sewaktu cikgu berada di NIE kan? Ya, betul. Semasa saya masih diajar untuk menjadi seorang guru lah. Waktu itu guru pelatih. Jadi kami diberikan tugasan untuk menulis sebuah buku bagi kanak-kanak usia lingkungan dalam 4 hingga 8 tahun begitu. Jadi inilah hasil tugasan pada ketika itu yang telah menjadi sebuah buku. Jadi tugasan untuk modul saya tahu ada tulis kat dalam buku ni ya. Modulnya ialah modul Socio-Cultural Context of Literacy, Learning to Read and Write. Jadi buku tulisan-tulisan yang terbaik lepas itu dipilih untuk dibukukan ya cikgu ya? Ya, betul. Cikgu, intipati bermain bersama-sama nenek ni sebenarnya tentang apa cikgu? Sebenarnya buku ini adalah tentang seorang cucu yang ingin belajar bermain permainan tradisional bersama neneknya. Jadi pada setiap hari itu adalah pelbagai jenis permainan tradisional yang dimainkan bersama neneknya. Namun dalam buku ini ada twist dia sikit di bahagian akhir. Jadi kalau nak tahu twistnya, jadi pembaca kena bacalah apa twistnya sebenarnya di akhir cerita. Oh, cikgu tak nak cerita ya? Oh, tak boleh, nanti tak terkejut dengan tak ada surprise. Kejut. Saya baca pun saya suka twist dia sebab rasa sesuatu yang fresh Satu yang fresh. Sebab tu saya fikir pemain apa lagi? Oh, ini dia rupanya. Jadi pembaca harus baca ya sebab kita tak nak beritahu ni hari ya. Cikgu, saya nak tahu cikgu, di manakah datang inspirasi cikgu? Adakah kerana ini diri cikgu sendiri mengimbas apa yang cikgu pernah lakukan, mungkin bermain dengan nenek ke datuk ke? Okey, sebenarnya inspirasi ni datang saya tidak sengaja kalau ini saya kongsi secara jujur ya. Waktu ketika yang saya dan rakan saya Nurul Fiza menghasilkan buku ini, kita memikirkan tema-tema yang boleh berkait rapat dengan kanak-kanak. Kita memikirkan tentang kesihatan, kebersihan ataupun makanan kegemaran kanak-kanak. Namun demikian kami rasakan macam ini adalah sesuatu yang sangat common, sangat biasa. Jadi apa yang boleh kami masukkan untuk mengadakan elemen budaya Melayu contohnya. Jadi kami terfikir okey, apa tidaknya kami membuat tentang permainan tradisional. Kerana pada zaman ini kanak-kanak lebih cenderung pada gadget-gadget moden kan. Jadi mungkin mereka kurang faham apakah permainan pada zaman dahulu datuk dan nenek mereka mainkan. Datuk dan nenek mereka juga tahu erti untuk menghiburkan diri mereka. Jadi kami hasilkan ide ini bersama. Jadi kami juga buat banyak rujukan dan kajian tentang permainan-permainan tradisional yang terdapat di Singapura, di Malaysia, Indonesia dan juga ada juga berkait rapat dengan Filipina di sana. Tapi cara permainan mungkin berbeza. Jadi kami ambil apa yang kami tahu di Singapura berdasarkan pengalaman dari datuk nenek kami dan juga kajian yang kami buatlah.
Jadi di situ tercetusnya idea untuk masukkan budaya tentang permainan tradisional Melayu untuk kanak-kanak pada zaman dahulu, apakah permainan yang datuk dan nenek mereka lakukan. Jadi itulah idea yang tercetus dari situ. Jadi ia sebenarnya idea daripada brainstorming lah dan juga kajian ya. Secara tidak sengajanya, kerana pada mulanya kita ingin membuat tentang gula-gula, ingin mengajar kanak-kanak tentang bentuk-bentuk yang ada. Tapi saya rasa kurang menarik lah pada ketika itu. Jadi kami terus tukar. Kita dah buat setengah jalan cerita yang kami ingin hantarkan pada waktu itu. Kemudian kami rombak kembali, kita tukar kembali pada saat-saat akhir kepada bermain bersama nenek, dan kami memang pilih wataknya pun ada sebab kenapa adalah cucu lelaki dan nenek, bukan cucu lelaki dengan datuk. Kerana biasanya pemikiran orang adalah kalau bermain permainan seperti ini biasanya bersama datuk, tapi sebenarnya nenek juga pandai bermain permainan tradisional. Jadi kami ketengahkan nenek yang bermain bersama cucu lelaki. Ini ingin kami ketengahkan lagi hubungan yang akrab antara cucu dan nenek. Walaupun usianya agak jauh, tapi nenek masih lagi boleh menghiburkan cucunya yang kini ingin tahu permainan dahulu kala, dan bukan saja kepada permainan zaman sekarang, elektronik dan sebagainya. Buku ini pada mulanya ya diterbitkan dalam bahasa Melayu sahaja. Tapi versi ini ada additional features cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan apakah additional features tu? Okey, versi pertama ni ada features istimewa lah, di mana setiap permainan tradisional itu ada saya tunjukkan cara untuk bermainnya. Jadi pembaca boleh mengimbas kod-kod QR yang terdapat di dalam halaman-halaman buku untuk melihat cara bermain permainan tradisional itu. Jadi buku ini sebenarnya lain daripada yang lain. Ada kod-kod QR. Apabila ibu bapa membaca buku ini bersama anak-anak mereka, boleh saja imbas kod QR itu dan kemudian menonton video cara bermain capti contohnya, cara bermain congkak bagaimana. Jadi saya ada masukkan elemen itulah di dalam buku tersebut. Oh, jadi ada video sebagai nilai tambahan Betul. Nanti boleh cubalah. Boleh. Cikgu, buku ini juga sekarang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Tamil dan bahasa Cina. Betul. Ya, terima kasih ya cikgu. Ya, sama-sama. Para penonton, jika anda ingin melihat video-video permainan tradisi, silalah rujuk kepada Ruang Maklumat episod ini. Tadi kita telah berbual dengan seorang penulis dan sekarang kita akan bertemu dengan seorang illustrator pula. Hai Samuel, apa khabar? Baik, how are you doing? We are good. Samuel berada di Amerika Syarikat ya, di New York ya? Yeah. So how's the weather there now? It's very cold. It's winter now. Oh, it's winter. Sejuk lah. Ya, sejuk. Okay, Samuel, awak adalah ilustrator untuk buku ini ya, Kucing Baharu Fendi. So ada yang nak tahulah, penonton-penonton kita nak tahu bagaimana Samuel bermula ya mengilustrasi buku ini. So setelah saya menerima skrip untuk Kucing Baharu Fendi, saya akan bermula dengan melukis beberapa lakaran kecil ataupun papan cerita untuk meneroka idea yang paling menarik untuk setiap muka surat. Kemudiannya saya akan menyusun muka surat dan memastikan semuanya akan dimuatkan dalam bilangan muka surat yang telah ditentukan oleh penerbit iaitu Pustaka Nasional. Saya juga akan mencuba membahagikan skrip supaya setiap halaman itu memaparkan titik plot yang penting dan rentak cerita itu menarik. Semasa proses ini, saya rasa penting untuk mencari gambar ataupun rujukan untuk lukisan pada setiap halaman. Seterusnya, saya menunjukkan papan cerita yang sudah disiapkan kepada Pustaka Nasional dan membuat semakan yang diperlukan. Akhirnya, saya akan tambahkan warna dan butiran akhir supaya buku cerita itu nampak cantik dan menarik.
Oh, jadi permulaannya sekadar lakaran sahajalah. Mungkin muka surat 1 ini idea Samuel untuk lakarannya, muka surat 2 dan seterusnya. Lepas tu kalau sudah dipersetujui baru diwarnakan. Jadi bagaimana pula dengan penulis? Adakah Samuel juga merujuk kepada penulis lakaran tersebut? Ya, kita akan collaborate lah. So sudah apabila storyboard ataupun papan cerita itu siap, penulis juga akan tengok dan memberikan feedback dan saya akan buat semakan yang diperlukan. Jadi sebagai seorang illustrator ya, apakah yang selalu Samuel ambil kira apabila melukis untuk kanak-kanak? Adakah lebih kepada warna, lebih kepada maksud yang cuba disampaikan tu? Bagaimana tu? Saya rasa illustrator juga harus mencuba untuk menjadikan pengalaman itu menyeronokkan. I think reading is very fun and I think that the illustrator should try to make it a very fun experience. Dan bagaimanakah Samuel berbincang dengan penulis ataupun apakah yang penulis boleh berikan kepada seorang illustrator untuk memudahkan kerja illustrator tu? So, selain daripada skrip, saya rasa penulis harus memberikan maklumat tambahan tentang watak utama dan plot supaya pelukis boleh menghasilkan ilustrasi yang lebih menarik dan kaya dengan butiran. Kaya dengan butiran. Wah. Bagi Samuel, apakah seronoknya menjadi seorang ilustrator buku kanak-kanak? Buku cerita adalah punca keseronokan yang besar untuk saya sejak zaman kecil sehingga hari ini. So, perkara yang terbaik untuk saya sebagai seorang pelukis buku cerita adalah membawa kegembiraan yang sama kepada orang lain. Mungkin ada penonton di luar sana yang berminat untuk menjadi illustrator. So, Samuel, boleh tak Samuel terangkan sedikit tentang biodata Samuel? Jadi mereka tahu apa kursus yang boleh mereka ikuti untuk menjadi seorang illustrator. So, saya belajar di Nanyang Polytechnic. Saya belajar kursus animation. Selepas itu saya bekerja selama 3 tahun di Singapura. Kemudiannya saya melanjutkan pelajaran di US. Selepas itu saya bekerja di Cartoon Network dan sekarang saya bekerja sebagai illustrator di New York. Jadi lepas SPM ya? Samuel daripada Malaysia ya. Sebab tu Samuel dapat bahasa Melayu dengan baik. Jadi Samuel daripada Malaysia buat SPM, lepas tu datang ke Singapura ke Nanyang Polytechnic dan membuat kursus animation. Samuel, boleh tak berkongsi dengan kita mungkin cara Samuel bermula bekerja ataupun apa lagi projek-projek Samuel? After I graduated from Nanyang Polytechnic, one of the jobs that I was working at in Singapore was for a toy company called Comic Cave Studios. So here are some of the things that I did. So it's illustrations of toys. So then they would turn into mass market collectibles and stuff like that. So Hello Kitty lah. So is it you drew the 3D image of it? I did both. 2D and 3D. Yeah. And I also when I was in the US, I did an internship at Cartoon Network. So one of the shows that I worked on was called Tick and Seek. So this is one of their new shows that is currently on HBO Max. Yeah, it was a very nice experience because I went to a lot of their talks, and actually one of the showrunners came to Singapore once to have a talk, and then I was in the elevator at Cartoon Network and I saw him. So it was a very, very fun experience, So like a dream come true. Terima kasih Samuel. Yeah, thank you so much. Bye. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu-tetamu saya hari ini. Jika anda ingin mendapatkan tips yang boleh digunakan untuk memanfaatkan buku-buku bahasa Melayu untuk kanak-kanak, silalah tonton episod yang akan datang.